Dan alhamdulillah pihak polis telah pun menahan 5 individu termasuk pemilik sebuah agensi pelancongan semalam yang dipercayai terbabit dalam kes sekitar 400 individu yang ditawarkan pakej haji tapi terkandas di lapangan terbang KLIA. Menurut Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Asy'ari Abu Samah, 2 lelaki dan 3 wanita berusia 30 hingga 60 tahun telah ditahan dalam serbuan di Ibu Negara kira-kira jam 9 malam tadi. 5 individu yang tahan itu membabitkan pemilik agensi pelancongan berkenaan serta isterinya, seorang ejen serta 2 pekerja di agensi yang terbabit di mana pejabatnya terletak di Danau Kota. Secara lain kali kalau ada daripada Danau Kota ke yang menawarkan tawaran pakej haji tahun depan, kena selidik hati-hati ya, Saudara Abdullah, Saudara Roslan, Saudara Anna Zack Paduka Damak, Saudara Abdul Arifin, Saudara Rosma Abu Yamin, Musa Manok dan 4 tulang kering, saudara. Salam Aidiladha, saudara. Dan menurut Superintendent Asy'ari, pihak polis telah pun mengambil keterangan mereka di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Wangsa Maju bagi membantu siasatan. Menurutnya, sebanyak 23 laporan polis telah diterima di Kuala Lumpur berhubung kes terbabit. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana melakukan penipuan. Secara terpulanglah. Tangan yang mencincang, bau yang memikul. Saya tidak akan bersimpati dengan mereka yang sanggup menipu warga kita yang nak pergi kaji. Cuma saudara, bila kita bercakap tentang isu terkandas nak pergi ke Mekah ni, saya bertanya lah, jangan marah pada saya. Saudara, ini peranan lebay daripada PAS ni. Dia adalah duta khas Timur Tengah dan beliau adalah Bertaraf Menteri. Seharusnya dia harus dipersoalkan kerana peranan beliau sebagai duta khas ke Timur Tengah wajar melakukan tindakan yang lebih lagi. Sepatutnya dia dah berhubung dengan kaki tangan kedutaan untuk mengetahui letak perkaranya. Ternyata dia tak buat kerja pun, ambil gaji je begitu. Dia duta Bertaraf Menteri. Sepatutnya ini adalah bidang yang sepatutnya berada dalam pengawasannya sebagai selaku duta Timur Tengah. Takkanlah setakat ambil maklum saja, saudara. Begitu juga dengan Menteri Agama Datuk Idris. Terima kasih ucapan selamat hari raya pada saya tadi, Datuk Idris. Tapi saya harus menyatakan juga kalau tak betul, tak betul. Beliau sebagai menteri, jabatan Perdana Menteri, sewajarnya lah memperketatkan supaya tidak berlaku lagi penipuan. Ini tiap tahun berlaku penipuan. Dan duta Timur Tengah ni buat kerja apa? Ini yang rakyat mempersoalkan. Mereka macam tak ada prihatin dan tidak ada idea bagaimana mau menyelesaikan masalah. Saya rasa ini duta itu gagal melobi kedutaan kedutaan Arab di sini. Sepatutnya dia pergilah berbincang. Ini keadaan saudara. Kerana memanglah kerajaan Arab Saudi sudah pun menghentikan pengeluaran visa furada. Itu visa khas yang tidak disenaraikan dalam jumlah mereka yang disenaraikan oleh tabung haji. Itu dipanggil visa furada. Tapi akan datang nanti besok, masa-masa mendatang tak payahlah. Visa furada ke purdah ke tak payahlah saudara. Itu keadaannya. Saya ini agak menyedihkan, saudara. Kabarnya, saya dapat dapatan tadi, kerajaan Sri Lanka secara resmi telah pun mengisytiharkan bahawa negaranya muflis sepenuhnya. Semua kaki tangan kerajaan diminta untuk tinggal di rumah. Kerana situasi begitu parah sekali. Bahan api tidak ada, itu minyak petrol ke diesel dah tak ada. Malahan dijangka bahan api itu hanya akan sampai ke Sri Lanka sekitar pada 22 Julai. Kesan daripada itu semua sekolah ditutup, saudara. Pejabat-pejabat kerajaan juga ditutup. Tidak ada lagi gaji kaki tangan kerajaan yang mampu dibayar. Semua ini, saudara, kerana sekarang ni di Sri Lanka mereka mengalami inflasi
ke tahap yang cukup menyedihkan, iaitu 60%. Dah tak ada apa lagi barang nak boleh dibeli, nak dimakan dan sebagainya. Sebab itu saya mengharapkan semua ini harus menjadi pengajaran kepada kita. Di negara kita ni masih lagi di tahap inflasi yang boleh dikawal, tetapi perlu ada sesuatu dilakukan. Siang tadi saya semalam dan tengah hari tadi saya berkesempatan makan tengah hari nak sambut raya ni dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. 2 hari saya dapat berbual dengan beliau. Saya bertanya, apakah negara kita ini tidak akan terdedah sebagaimana di Sri Lanka? Jadi secara berterus terang, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali menyatakan bahawa jika tiada rangka inisiatif yang terbaik dapat dilakukan, maka negara juga boleh berada di tahap yang begitu genting. Sebab sekarang ini menurut laporan kewangan antarabangsa, negara kita adalah negara yang kedua selepas Sri Lanka. Sebab itu Yang Berhormat Mulia Tengku Razali mencadangkan supaya nilai ringgit kita ini perlu diperkukuhkan. Usahakanlah pimpinan negara. Sebab beliau pernah menjadi Menteri Kewangan. Beliau tahu. Sebab itu saya katakan, kenapa jangan kita degil. Jumpalah, berbincanglah sebaik mungkin. Kerana kalau ringgit kita ni tidak diperkukuhkan di pasaran antarabangsa, kita menghadapi kesukaran yang amat sangat untuk mendapatkan bekalan bahan makanan. Ini disebabkan 90% sumber makanan kita import. Dan bila kita mengimport sumber makanan itu, penukaran wang kita gunakan berdasarkan kepada antara tukaran ringgit dan dolar Amerika. Sebab itu Yang Berhormat Mulia Tengku Razali mengatakan perlu segera dicari upaya, kerana ketidakmampuan kita memperoleh bekalan makanan nanti hanya disebabkan apabila pasaran antarabangsa kewangan kita memperlihatkan wang kita semakin menurun. Kerajaan mesti bertindak secara serius mengenai untuk menggapai upaya agar ringgit terus kukuh dengan tidak membiarkan pasaran terus merudum. Itu peringatan daripada mantan Menteri Kewangan. Caranya kata dia tak boleh nak campur tangan sangat. Apabila dia pun tak dirunding, tak ada orang buat tak tahu je pun. Jangan pula sampai hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Kerana beban kewangan negara perlu dikurangkan. Jadi perkara-perkara yang tak perlu ni, seperti pengumuman projek itu, projek ini, perlu dihentikan sementara. Tiada keperluan. Ini kita dengar ada pula konon-kononnya pelancaran nak buat lapangan terbang di sana sini, projek mega sana sini. Sepatutnya ini semua bukan prioriti, bukan keutamaan. Yang paling utama sekarang, kita harus memperkukuhkan nilai ringgit kita berbanding dengan dolar dan mata wang negara asing. Ini yang paling penting. Kalau kita masih berdegil lagi, kita akan terjelepuk, saudara. Dan akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat. Mereka pembuat dasar, Menteri Kewangan ke, Perdana Menteri ke, anggota kabinet ke, beberapa orang diorang tu, mereka tak terkesan. Rakyat pasti bakal menjadi korban kalau beban kewangan negara ini tidak mampu untuk mengurangkan daripada serangan ataupun daripada penilaian yang terus menunjukkan benda yang tidak baik. Malahan Datuk Seri Yang Berhormat Mulia Tengku Razali kata sudah sampai masanya pimpinan negara melakukan pengurangan gaji pun. Gaji-gaji menteri yang amat banyak, bukanlah gaji saja, allowance yang begitu besar, bukan sikit, berpuluh ribu seseorang menteri itu ataupun timbalan menterinya menikmati allowance yang begitu besar. Sepatutnya ditiadakan dalam saat-saat begini. Begitu juga mereka yang mentadbir syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC yang gaji ratusan ribu, puluhan ribu, patutnya dikurangkan. Usahalah dari sekarang katanya. Kerana penggantungan terhadap, sekarang ni dia sedar kerajaan bergantung seolah-olah semata-mata kepada Petronas. Ini merupakan amalan tidak baik. Kerana katanya Petronas itu akhirnya akan menjadi seperti angsa emas yang akhirnya lama kelamaan dah kering lah.
Kalau itu berlaku, apa lagi? Apa lagi yang kita harapkan? Mengharap kehasilan lain macam mana? Komoditi kita dengan getah memang merosot. Harga minyak sawit juga masih lagi dalam keadaan limbo. Yang ada sekarang ni adalah Petronas, penghasilan minyak dan gas. Tapi tidak bolehlah diletakkan harapan sepenuhnya. Kurangkanlah gaji, kurangkanlah allowance, kurangkanlah pembaziran. Sebab itu jangan kita membazir di saat-saat begini. Menurutnya, paling tidak pun antara setahun ke 2 tahun, kita kena bersabar, kita kena berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan menurut Yang Berhormat Tengku Razali tadi, dia kata dia pun seriau kerana beban hutang yang kita tanggung adalah melebihi 1.3 triliun. Keadaan ini menyukarkan kalau kita susah nanti nak pinjam duit daripada mana-mana negara luar, maka kita akan dikenakan faedah yang terlalu tinggi. Kalau negara kita memperlihatkan kekukuhan, duit kita nilai mata kukuh, kalau kita nak pinjam pun orang seronok memberi. Beliau mengimbau zaman beliau menjadi Menteri Kewangan dulu. Boleh dikatakan negara-negara luar, pelabur-pelabur dari luar sibuk melobi untuk memberi pinjaman, walaupun kita faedahnya terlalu kecil, kerana mereka melihat simpanan di negara kita ini adalah selamat. Tapi kalau kedudukan kewangan kita terus merosot, ekonomi merosot, siapa nak simpan? Maka kita pun mengemis daripada negara-negara luar untuk meminta mohon pinjaman, dan mereka akan mengenakan faedah yang tinggi. Itu biasa saja. Sebab itu beliau berharap agar pimpinan negara segeralah mencari upaya agar kewangan kita ini dapat diperkukuhkan, serta kegiatan ekonomi ini diusahakanlah, walaupun tak nampak lagi lah pelabur-pelabur nak datang, tapi paling tidak pun kita harus mewujudkan suasana tenteram, paling tidak pun suasana politik yang stabil.